صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Wabah. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman dan juga Islam. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada hadrat ilahi Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memilih kita untuk hadir ke rumahnya walaupun kita masih lagi diancam dalam situasi COVID-19 yang hari ini paling tinggi. Mudah-mudahan pilihan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini berkekalan sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Baik, tuan-tuan, puan-puan yang ayah kasih rahmati Allah taala, kita berada pada muka surat yang ke-13. Tajuk kita pada malam ni dalam bab yang pertama, api neraka dan Jahannam, melalui kitab yang kita baca, Mukasyafatul Qulub, penyingkapan hati kepada rahsia-rahsia ilahi, yang disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ada kot muka surat terakhir lah apa? Kau ada tebal lagi? Tebal lagi kah? Boleh. Baik, dalam bab yang kedua lah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihim fid darain amin. Qala, api neraka dan Jahannam. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah tertulis, apabila tiba hari kiamat, didatangkan neraka Jahannam dalam keadaannya mengaum dengan satu suara yang kuat, yang menyebabkan setiap umat merangkak di atas lutut masing-masing kerana amat takutkannya, sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Jasiyah ayat 28. Qala Ta'ala, wa tara kulla ummatin jafiyatan. Engkau akan melihat setiap umat berlutut mendatangi Tuhan mereka. Baik, maksudnya masing-masing umat berbondong-bondong dipanggil untuk melihat kitab amalannya, kitabnya, dan apabila mereka mendekati neraka, mereka dapat mendengar suara kemarahan dan jeritan api neraka itu dari jarak perjalanan 500 tahun. 500 tahun jarak perjalanan, ahli neraka dah boleh dengar suara api neraka. Baik. Dan setiap orang, sehinggakan para anbiya sendiri pun, masing-masing akan mengatakan nafsi, nafsi, yakni aku, diriku dengan amalanku. Hari kiamat ni, tuan-tuan ibu ayah kasih rahmati Allah Ta'ala, yang ni digambarkan. Begitulah sehingga takutnya manusia pada saat itu, sehinggakan para nabi menyatakan bahawa hari ini nafsi, nafsi, saya dengan amalan saya. Baik, ni kelang kabutnya hari akhirat. Kecuali beberapa orang nabi yang terpilih sahaja yang akan berkata umatku, umatku, ummati, ummati, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana umatku Jibril? Mana umatku Jibril? Baik. Dikatakan juga api akan keluar dari neraka seperti sebuah gunung besarnya,
Lalu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersepakat cuba menahannya dengan berkata, wahai api, dengan berkat orang-orang yang bersolawat, dengan berkat orang-orang yang bersolat, dengan berkat orang-orang yang bersedekah, dengan berkat orang-orang yang khusyuk melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala, dan dengan berkat orang-orang yang telah berpuasa, kembalilah kamu dan jangan membakar kami. Ini di antara kalam, dialog umat manusia bila mereka mendengar ngauman ataupun melihat api neraka. Ini juga kata para alim ulama, kita antara 4 amalan yang kita boleh bertawasul. Dengan 4 amalan yang kita boleh bertawasul dengan amalan tersebut supaya Allah Ta'ala rahmati kita. Ini dikisahkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bertawasul dengan 4 amalan supaya mereka tidak dijilat ataupun dibakar oleh api neraka. Yang pertama dengan solat mereka, dengan solat. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad, dengan sedekah. Yang ketiga, orang-orang yang khusyuk melakukan ibadah, ibadah yang dibuat khusyuk kerana Allah Ta'ala sungguh baik. Dan yang keempat, tawasul dengan amalan puasa. Ini 4 jenis amalan yang kita boleh bertawasul dengan amalan tersebut untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kata Imam Ghazali lagi, tetapi api neraka itu dengan kebuasannya enggan pergi meninggalkan mereka. Jibril merayu, walaupun bertawasul dengan 4 amalan tersebut, api neraka tak hirau, tak ambil kisah dengan amal yang kita buat 4 benda tu tersebut. Jadi tuan-tuan, ibu ayah kasih rahmati oleh Allah Ta'ala, ni kita perlu ambil beringat. Allahumma salli ala Muhammad. Kita memang semayang kita, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah, masih lagi istiqamah, kan? Ada sebahagian yang boleh masih lagi datang ke masjid untuk menjaga jemaahnya, dan sebahagian lagi berjemaah di rumah. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah. Yang tak sempat berjemaah, dia pun semayang seorang-seorang, tapi masih lagi boleh menjaga solat. Tapi solat itu tidak menjamin kita selamat daripada api neraka. Allahumma salli ala Muhammad. Dengan sedekah kita, dengan amal-amal soleh kita yang lain, dengan puasa kita, api neraka tak kisah dengan amalan tersebut. Dia tetap nak menyembah kita. Baik. Jibril menyeru berkata, sesungguhnya api neraka amat marah terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa tu? Kita. Saya, tuan-tuan perempuan, dan juga umat akhir zaman. Masya-Allah. Kan? Api neraka marah sungguh. Kemudian ia datang membawakan satu bekas, lalu dihulurkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bawa, Jibril alaihi salam bawa satu bekas bagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, wahai Rasulullah, ambillah air ini dan renjiskanlah ianya pada api tersebut. Baginda pun merenjiskan air yang diberikan oleh Jibril tadi ke atas api yang sedang membara itu, dan serta merta api tersebut pun padam. Nabi SAW lantas bertanya kepada Jibril AS, air apakah itu wahai Jibril? Sayyidina Jibril AS menjawab, itu adalah dari air mata umatmu yang bermaksiat. Mereka menangis meratapi dosa-dosa mereka kerana takutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku diperintahkan oleh Allah Ta'ala supaya memberikannya kepadamu untuk direnjiskan ke atas api neraka. Maka terpadamlah api itu dengan keizinan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu, ibu ayah dikasih rahmati oleh Allah Ta'ala, kita dituntut untuk menangis, takut kepada Allah Ta'ala, menangis kerana maksiat, dosa yang pernah kita buat, dosa yang pernah kita buat, yang belum kita pasti lagi diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pak Sumit rahimahullahu hafizallahu taala pernah kata, waktu di antara sesi-sesi ziarah saya dengan sahabat-sahabat dulu-dulu, lama-lama dulu ni, mahal air mata katanya. Mahal. Sebab apa mahal air mata ni? Sebab dia boleh memadamkan api neraka. Kalau panggil bomba satu Malaysia belum tentu api neraka boleh padam, kata dia. Tapi dengan hanya air mata keinsafan boleh memadam api neraka. Jadi buaya kasih rahmati Allah Ta'ala, tuan-tuan perempuan, menangislah. Dalam hadis yang lain kata, menangislah kamu. Kalau tak mampu nak menangis, fatabakau, kata Nabi SAW. Berpura-pura menangis, buat-buat bagi menangis. Kalau guru saya dulu pernah kata, kalau tak teriak juga, Allahumma salli ala Muhammad, ambil bawang, buah mata, biar keluar juga air mata. Biar pilih air mata bawang dulu, sementara nak keluar air mata keinsafan ni, istighfar kita ni. Kita kalau tengok cerita Hindustan sedih sikit, teriak senang lah. Senang-senang ya teriak tengok Hindustan ni. Tapi nak teriak air mata yang keluar ni, keinsafan ni payah. Payah. Usahalah bahaya tuan-tuan berkasih rahmati Allah untuk kita perbanyakkan tangisan kita di atas muka dunia. Masya Allah, tabarakallah. Hebat tuan-tuan. Solat kita belum tentu boleh membantu kita. Amal soleh kita, sedekah kita, puasa kita belum tentu boleh menyelamatkan kita daripada api neraka. Tapi dengan air mata keinsafan, itu janji pasti daripada Nabi SAW. Janji pasti daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dia akan menghalang api neraka daripada menyentuh kita. Baik. Ada lagi nanti cerita ke depan-depan ni, bila menangis ni nak buat lagu mana? Kan, dengan air mata kita tu, kita nak buat lagu mana dengan air mata kita tu? Nak ambil sapu tangan lap ke lagu mana ke? Baik. Nabi SAW pernah berdoa, sabdanya, Allahumma rzuqni aynani tabkiyani min khasyatika qabla an yakuna ad-dam'u. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kepadaku dua biji mata yang sentiasa menangis kerana takutkanmu sebelum menjadi air mata. Ini di antara doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, tuan-tuan ibu ayah kasih rahmati Allah Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut daripada mata dua golongan yang tidak dijilat oleh api neraka, mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainani la tamassakanna, yang tidak akan menyambar dia oleh neraka Allah. Yang pertama, mata yang berjaga kerana Islam, yang menjaga, mata orang yang berjaga di waktu malam untuk menjaga kesejahteraan umat Islam, jaga kawasan dan sebagainya, polis, askar, kan, orang kita rukun tetangga ke apakah duk jaga kawasan malam-malam ni, jaga tu untuk kemaslahatan umat Islam, jaga tu untuk agama Allah. Yang kedua ialah mata yang menangis takut kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dua mata ni api neraka takkan jilat dia. Jadi kita pilihlah nak hak mata mana. Tuan-tuan puan-puan ibu ayah kasih rahmati Allah Taala. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Menangis ni tak semesti 2/3 malam, tengah malam, tak semestinya. Kadang-kadang menangis tentang dosa kesalahan kita buat ni, tuan-tuan ibu ayah kasih rahmati Allah Taala, tengah jalan kaki masjid menangis, atas motor boleh menangis, atas kereta boleh menangis, hala balik hala mai, kadang-kadang pergi market boleh menangis, kadang-kadang duk beli ikan, beli buah, beli sayur boleh menangis. Bila mana dia disentuh oleh Allah Subhanahu, hati dia disentuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah tuan-tuan. Allah Taala ni kasih cinta pada kita. Cuma kita lah macam mana kita nak membalas kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala tu daripada kita. Sebab tu para ulama mengatakan salah satu tanda Allah Taala kasih cinta pada kita ni, Allah Taala bagi orang-orang baik, orang-orang soleh ingat kita. Kita pun boleh berjumpa dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang alim ulama. Tu salah satu tanda Allah Taala kasih sayang kat kita. Sebab bila kita jumpa mereka ni, banyak benda manfaat yang kita boleh ambil.
Cakap mereka ingatkan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cakap mereka tu berkaitan dengan muhasabah kehidupan yang lebih menjurus kepada alam akhirat, bukannya alam dunia. Dunia ni dah terlalu banyak, susah kita kalau fikir bab dunia. Adam dah menyebut, sambung lagi bacaan kita, a'ainayya halla tabkiyani ala dhanbi tanathara umri min yadi wala adri. Wahai kedua mataku, tidakkah kau mahu menangisi dosaku, habis bertaburan umurku sedang aku melupakan diriku. Ini syair Arab Allah, syair Arab. Ni mata ni tak berasa kau nak menangis dengan kesalahan dosa yang kita buat ni. Mata kita ni, kita tahulah diri kita kan. Man arrafa nafsahu arrafa rabbahu. Siapa-siapa yang mengenali dirinya, dia akan mengenali Tuhannya, dia akan mengenali Allahnya. Ni tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah dikasih rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mau ni mati pujuk mata ni. Mata, hang tak berasa nak menangis kau dengan salah hang pada payah kan? Kita ni orang lelaki lah terutama payah nak teriak. Kalau jenis payah teriak lah. Orang perempuan ni mudah. Orang lelaki ni cukup payah nak turun ayat mata jantan, kata orang kita ni cukup payah. Dia punya ego nak menangis tu, payah. Payah. Kena pecah ego tu tuan-tuan. Sedangkan syair Arab ni kata, dahlah tak nak teriak, tak nak menangis kerana dosa, habis bertaburan umur ni, lupa diri, lupa tentang akhirat. Melupakan diri maksudnya lupa diri bahawa kita akan ke akhirat. Sebab tu ibu ayah kasih rahmati oleh Allah Ta'ala, di antara pesan para alim ulama, bila mana jenazah kita, masjid kita mayang jenazah, doalah sungguh-sungguh kepada jenazah tu. Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, rahmati dia, kasihani dia, bagi hak baik-baik semua. Doa dalam semayang solat jenazah, lepas solat tu, waktu kita semayang pun semua doa baik-baik. Betul tak? Cuma kata para alim ulama, doa bagi sungguh-sungguh pada si jenazah, walaupun kita tak kenal lah. Kita tunggu dan solat jenazah. Bila berdoa sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab kata guru saya, nanti bila kita mati, orang pula akan doa kat kita. Betul tak? Betul tak? Jadi macam mana perasaan kita? Kita dah mati, memang kita berhajat pada doa orang yang masih hidup. Waktu kita hidup, takat mana kita doa dekat orang yang dah mati? Takat mana kita doa tu, takat itulah nanti orang yang hidup akan doa balik kat kita. Kau berasa tak ada orang mati? Mati tuan-tuan. Jadi jangan lepaskan peluang berdoa kepada jenazah. Doa sungguh-sungguh, supaya dengan harapan nanti orang pun akan berdoa sungguh-sungguh dekat kita bila kita meninggal dunia. Sebab kita tak tahu. Sehari dua baru ni di Kuala Lumpur meninggal Bendahari Surau, meninggal waktu azan asyhadu alla ilaha illallah, kan? Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu alla ilaha illallah. Itu dengan syahadah. Dia tu bendahari. Pagi tu minta izin nak azan. Selalunya duk siaplah duk azan. Bilan. Tak, pagi tu dia nak azan. Azan sampai takat tu ya. Allahu akbar. Tu tuan-tuan, bersungguh-sungguh tu untuk mencari husnul khatimah. Allahu akbar. Jadi kita bukan tahu. Kita bukan tahu lagi. Orang muazzin, orang bilal berharap kalau boleh nak mati macam tu, tapi Tuhan tak tahu lagi. Sebab tu buaya kasih rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara pesan guru saya, Allahumma salli ala Muhammad, dalam solat jenazah doa sungguh kepada jenazah, supaya nanti orang pula akan bersungguh-sungguh berdoa untuk kita, bukan setakat semayang habis 4 kali takbir lepas tu balik. Bukan takat tu lah.
Doa sungguh. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Bila orang dah mati ni tak ada apa dah tuan-tuan yang kasih rahmati oleh Allah Ta'ala yang boleh bantu dia. Kecuali kalau dia ada anak soleh yang beramal untuk dia. Kan? Sedekah jariah yang dia pernah buat, ilmu yang bermanfaat, anak-anak soleh, 3 benda ni. Antara lain doa orang Islam yang datang solat jemaah, solat jenazah dah. Baik. Tangisan orang yang menangis. Ada diberitakan bahawa Nabi SAW pernah berkata, tiada seorang hamba mukmin. Ni hadis Nabi tuan-tuan. Tiada seorang hamba mukmin yang keluar air matanya menitisan sebesar kepala lalat kerana takut kepada Allah, lalu kepanasan air mata itu menyentuh wajahnya, maka ia tiada akan disentuh api neraka sama sekali. Ini kata janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasa dah sejuk, dah hasil dah mata keluar, ada mata ni panas. Asal panas dia tu. Kita sapu semua muka kita ni tuan-tuan. Air mata tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi jaminan dia akan menghalang daripada dijilat oleh api neraka. Diceritakan mengenai Muhammad bin Al-Munzir, seorang ulama besar rahimahullahu taala, bahawa beliau apabila menangis akan menyapukan air matanya ke seluruh muka dan janggutnya dan berkata, aku diberitahu bahawa api neraka tidak akan menjamah tempat yang telah dibasahi dengan air mata tangisan orang yang takutkan pada Allah. Jadi Muhammad Al-Munzir rahimahullahu taala tuan-tuan, kalau dia menangis, air mata dia tu dia sapu habis. Sapu muka, sapu janggut. Jadi para ulama guru saya pernah kata, pernah pesan, sapu habis semua badan. Air mata jangan duk pakai sapu tangan. Jangan duk pakai sapu tangan. Sapu tangan habuah hingus ya. Air mata ni satu badan. Sapu. Ambil barakah dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, api neraka takkan sentuh tubuh yang pernah dibasahi dengan air mata keinsafan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tapi biasalah kita ni kalau menangis ni taklah banyak sangat. Sikit-sikit je air mata tu kan. Taklah sampai secawan. Kan? Tak sampai. Tapi boleh sapu. Kesan-kesan air mata tu sapulah tuan-tuan mohon berkasih rahmati Allah taala. Baik. Dan mula teriak tu teriak, jangan duk tahan. Satu ketika Sayyidina Osman radhiyallahu taala anhu lalu di kawasan perkuburan, berhenti menangis sungguh-sungguh. Janggut ni dalam sebuah asar menyebut basah janggut Sayyidina Osman radhiyallahu taala anhu. Allahumma salli ala Muhammad. 10 orang yang dijanjikan dengan syurga menangis semua. Sahabat tengok sebaik pasal apa ni? Pasal apa? Allahumma salli ala Muhammad. Bila ditanya, didekati, ditanya, kenapa kamu wahai Osman? Dia kata, satu hari pernah aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di perkuburan. Sebab tu ada satu kitab yang disusun oleh Ibnu Jauzi, An-Nabi Muallim. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam muallimun, guru. Nabi itu adalah guru. Sebuah kitab. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Nabi ni bukannya mengajak kat masjid ni. Di mana saja Nabi ada, Nabi akan mengajak. Hatta di perkuburan. Di tanah perkuburan. Nabi ambil satu kayu. Dan Nabi ambil. Nabi SAW tanya, tahukah kamu wahai sahabatku, apa yang Allah Ta'ala buat pada ahli kubur sebelah kanan kita ni? Para sahabat kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dengan rasulnya lebih mengetahui. Dia sedang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita doa pada jenazah tu supaya kubur dia menjadi raudhatan min riyadil jannah. Ataupun raudhatan min riyadil jinan. Dia sedang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kamu apa yang Allah Ta'ala buat kepada jenazah di kubur kita ni sebelah kiri ni?
Sahabat macam biasa jawab dah. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Ketahui oleh kamu wahai sahabatku, dia sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kamu sebab apa dia diazab? Sahabat kata Allahu wa rasuluhu a'lam. Tak tahu. Dia diazab kerana tidak membasuh. Ada selepas kencing, buang air kencing tu, buang selepas kencing tu tak basuh dengan betul, tak berdehem, dan ada lagi kesan air najis kena pada sulak, bawa semayang dan sebagainya. Sebab tu tuan-tuan yang beraya kasih rahmati oleh Allah Ta'ala, ahli kubur tu diseksa dengan sebab najis air kencing dia, tak dibasuh dengan sempurna. Nabi ajak kita sebelum basuh tu berdehem. Kita rasa benda tu kecil, benda tu besar, sebab dia mengakibatkan azab kubur. Nabi ambil lepas tamar, Nabi cucuk dekat kubur sebelah kiri tu. Mudah-mudahan selagi mana dahan ini hidup, dia meringankan siksa kepada penghuni tersebut. Sebab tu para ulama ambil buat hukum qiyas kepada perkara tersebut. Sunat kita ambil benda hidup, pokok apa-apa pun, tanam di kepala kaki kubur, dengan harapan pokok yang hidup itu, daun dia yang ada, batang pokok yang ada, selagi mana dia hidup, dia tu memberi rahmat kepada ahli kubur, memohon ampun pada Allah, meringankan siksa kubur. Alhamdulillah, tak ada bid'ahnya. Nangis Osman tak tu saya nak menangis, kita dianjurkan untuk menziarahi kubur sebab dia akan mengingatkan kepada kita pasti berlaku. Orang yang beringat nak mati ni sentiasa menjaga diri dia supaya dia berada pada tempat yang Allah Ta'ala kasih redha dengan dia setiap masa. Dia takkan lalai dengan dosa, dengan dunia dia. Dunia hidup seperti biasa, bekerja macam biasa, tapi kerja dia untuk akhirat. Tak akan pecah, tak akan jadi isu khianat, menipu dan sebagainya, sebab dia beringat nak mati. Sunat kita ziarah kubur. Bila kita ziarah kubur pula tuan-tuan, puan-puan boleh kasih bagi salam. Kan assalamualaikum ya ahlal diyar. Salam ni ada 3. Ada salam yang wajib jawab, ada salam yang tak wajib jawab. Salam yang ketiga, salam yang kita tak nak dengar jawapan dia. Salam yang wajib jawab, Assalamualaikum, wajib kita jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi, wajib. Bagi salam sunat, jawab salam tu wajib. Kalau ramai-ramai, jawab seorang dua cukup lah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Salam yang tak perlu jawab, imam bagi salam, kita makmum belakang jangan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita makmum duduk belakang, waalaikumsalam, api batal terus semayang. Kan? Hak tu tak wajib jawab. Kecuali kalau kita semayang sunat, orang lain pun semayang sunat, kita duduk tunggu semayang, kita semayang habis dah, kawan kita lewat sikit, kita bagi salam awal, kita duduk sebelah kanan, dia pun bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, sambil-sambil kita duduk tengah selawat tu kan, Allahumma salli ala Muhammad. Allah, dia tengok kawan sebelah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, kita pun tengok dah, Waalaikumsalam. Hak tu tak apa, sebab kita tak duduk dalam semayang. Cuma jadi belakang salam kalau jawab salam kita dengar orang tak pindah kubur kan. Binatang dengar sisaan kubur,
kita tak dengar. Kalau kita dengar tu jam, krem. Pakat baik belakang, walaupun COVID, masjid kita penuh. Kita ni, kalau COVID, COVID lah tuan-tuan. SOP, SOP lah. Tapi kebergantungan kita dengan Allah kena kuat. Kita dengan masjid tak boleh tinggal. Jangan jadikan alasan COVID kita meninggalkan masjid. Ni masih lagi orang tak faham. Jadi orang takut pula nak main masjid. Kita jaga kita pakai duduk rumah. Sayang, semayang di masjid tak sama macam semayang di rumah. Allahumma salli ala Muhammad. Main masjid macam biasa. SOP, jaga jarak fizikal kita. Allahumma salli ala Muhammad. Main bagi ramai. Ada kekuatan. Pakai doa pada Allah. Bukan kita sama lebih komen kita kisah nak pergi orang nak pergi umrah. Sampai salam kepada Rasulullah no. InsyaAllah kita. Sedangkan kita duduk sini pun boleh sampaikan salam. Kita selalu bagi salam pada Rasulullah. Tahiyat akhir tuan-tuan. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Tu salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai juga. Kan? Tapi bila kita pergi ke Madinah, Masjid Nabawi, kita cakap sendiri, dia perasaan dia tak sama dengan duduk di dalam Masjid Laguna ni. Tak sama dengan duduk dalam Masjid Nabawi, bukannya sama. Di main masjid kena kempen pula, kena kempen kuat supaya jangan tinggal masjid. Umat Islam, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. COVID ni tak ada lagi ubat. Nabi sebut dalam hadis, kullu da'in kullu da'un, setiap penyakit ada ubat. Illa tahu kecuali mati tak ada ubat. Jadi ayatnya bagi jumpa ubat. Kita ada Allah Taala sebut pula. Tidak aku turunkan Al-Quran itu ma huwa syifa. Quran itu sifatnya syifa. Apa makna syifa tuan-tuan puan-puan yang kasih rahmati Allah Taala? Syifa ni penyembuh daripada Allah setelah mana manusia dah tak mampu untuk menyembuh. Tak tahu nak buat apa dah. Jadi penyembuh tu datang daripada mana? Daripada Allah. Disebut dengan syifa. Tidak disebut dengan dawa. Dawa ni ubat. Hak kita duk ambil farmasi, hospital dan berbagai tu disebut dawa. Kullu da'in dawa. Dawanya ubat yang dicipta. Syifa dia peringkat paling tinggi, penyembuh daripada Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syafi, Maha penyembuh Allah Subhanahu wa taala. Kalau main masjid pun kod Allah Taala takdir kena juga. Itu apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Sakit dalam benda yang besar. Bukannya dapat saja-saja, bukannya kecil punya benda, besar. Tapi orang tak nampak. Orang tak nampak. Baik. Habis tuan-tuan, baca lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Dari itu hendaklah setiap orang yang mengaku dirinya mukmin merasa takut akan azab sisaan yang dijanjikan oleh Allah Taala dan mencegah dirinya dari mengikut keinginan hawa nafsunya sesuai dengan firman Allah Taala di dalam surah An-Nazi'at ayat 37 hingga 41. Qala Ta'ala fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang golongan yang kedua, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, wa amma man khafa maqama rabbih, orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsu, wa nahan nafsa 'anil hawa, orang yang boleh menjaga hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya. Ni tuan-tuan, dua jenis manusia atas muka dunia. Satu jenis melampau ikut hawa nafsu, mengutamakan dunia, neraka.
Satu lagi golongan orang yang takut pada Allah. Hati dia sentiasa merasa muraqabah dengan Allah Subhanahu wa taala. Menahan hawa nafsu, tahu benda tu. Tapi ajakkan nafsu, tahan diri tak buat, dosa, salah. Tak biasanya kan dapat jadi di surga Allah. Apa yang berjaya di Allah serta mendapatkan ganjaran pahala dan rahmatnya, hendaklah ia bersabar dengan kepahitan hidup di dunia. Sebaliknya hendaklah ia mentaati Allah Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dan mencegah diri dari berbuat maksiat. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang kasih rahmati oleh Allah Ta'ala, apa yang dianjurkan oleh Imam Ghazali kepada kita dalam nak melayari kehidupan kita, satu, sabar. Allahumma salli ala Muhammad. Kena sabar dalam kepahitan hidup, dan dalam masa yang sama mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sabar dan terus buat ibadah, mentaati Allah. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Ittaqullah. Buat apa yang Allah Taala suruh, tinggal apa yang Allah Taala larang. Kena buat. Yang fardu kena buat, yang sunat yang cara ini bila Nabi pacak dahan kurma supaya meringankan siksaan pada tu, jangan pula kita ambil faham kalau tu wasiat kat anak-anak, nanti ayah mati hang tanam pokok lagi banyak kan, hang tanam bagi pokok bagi banyak ke atas kubur ayah, haba minta ampun dekat ayah. Kalau ayah tak semayang juga tak jadi, kena siksa serupa kan. Macam kita menguat, tutup mulut. Sunat kita tutup mulut. Tuan-tuan puan-puan mereka serahmatillah, bila menguat, tutup mulut tangan kiri. Macam ni. Macam ni. Sebut a'udzubillah minasyaitonirrajim. Bukannya sebut a'udzubillah minasyaitonirrajim. Setan tak boleh masuk. Dia menghalang. Bukan macam ni, doa tu main dengan anak, main dengan cucu. Yang diajar macam ni, a'udzubillah minasyaitonirrajim. Macam ni pun tak apa, biar pilah. Tutup macam ni, kata a'udzubillah. Dapat tak pahala? Dapat tak fadilat? Dapat. Tapi kalau tak semayang tak jadi. Tak jadi. Baik, faham bagi betul ya. Kalau faham tak betul, jam krem kita, masalah nanti. Baik, seterusnya di dalam kitab Zahrul Riyad ada disebutkan sebuah hadis Nabi SAW yang panjang. Baca betul baik, ada erti hadis. Artinya, apabila ahli syurga dimasukkan ke dalam syurga, para malaikat akan menyambut mereka dengan segala kebaikan dan kenikmatan. Mereka diletakkan di mimbar-mimbar lalu dibentangkan dengan permaidani yang indah. Kemudian disediakan untuk mereka beraneka jenis makanan dan buah-buahan. Ni kalau mati, roh kita mati orang beriman, macam inilah balasan dia oleh Allah Ta'ala. Mereka semuanya merasa hairan dengan nikmat yang diberikan. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wahai sekalian hambaku, mengapakah kamu merasa hairan? Di sini bukan tempatnya untuk merasa hairan. Maka mereka semua berkata, sungguh kami telah dijadikan sesuatu sampai waktu yang dijanjikan itu. Allah Ta'ala berkata lagi, angkatkan hijab dari wajah-wajah mereka. Malaikat pun berkata, wahai Tuhan kami, bagaimana mereka dibenarkan melihatmu sedangkan mereka ini semuanya ahli maksiat. Allahu Akbar. Kan ahli, memang kita pernah buat dosa tapi kita bertaubat. Kita semua ada. Anak Adam, kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam ni akan buat salah. Setiap salah itu ada dosa. Dan sebaik orang yang buat salah, orang yang pendosa ini ialah bertaubat pada Allah. Mereka ni macam mana nak lihatmu, nak angkat hijab suruh tengok kamu, zat kamu lagu mana, sedangkan mereka ni ahli maksiat di dunia. Allah Ta'ala telah menjawab soalan malaikat itu dengan berkata, angkatkan hijab itu
kerana sesungguhnya mereka ini pernah mengingatiku, pernah sujud, pernah menangis di dunia mengharapkan pertemuan denganku hari ini. Maka tersingkaplah tabir dan mereka pun dapat melihat dan terus sujud kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Seterusnya Allah Ta'ala telah berkata, angkatkanlah kepala kamu, kerana sesungguhnya di sini, di akhirat, bukanlah tempat untuk beramal. Nak sujud ni di dunia, kiasan kepada sembahyang dan juga amal taat kita pada Allah Ta'ala, patuh pada Allah Ta'ala ni sujud di dunia. Di akhirat nanti Allah Ta'ala suruh angkat kepala. Lah ni bukan tempat untuk ibadat lah. Baik. Bahkan adalah tempat pembalasan dan kemuliaan. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bertajallilah Tuhan tanpa kebagaimanaan seraya berkata. Terus Allah Ta'ala tajalli, menampakkan dirinya. Yang kita tak tahu lagu mana tajalli Allah Ta'ala di hari akhirat nanti, dan kita tak suruh fikir. Jangan duk fikir. Baik. Selamat sejahtera ke atas kamu, wahai hamba-hambaku. Adakah kamu belum menjawab? Kami tidak redha, wahai Tuhan, dan telah memberikan kami balasan yang tiada pernah dilihat oleh mata, ma'ainun ra'at, tiada pernah didengar oleh telinga, ma-sami'un sami'an, dan tiada pernah terlintas di dalam hati manusia. Balasan yang Tuhan bagi ini tak pernah terlintas dalam hati kita. Ma'ala khatari qalbi bashar. Ni Nabi sebut dalam hadis. Balasan tu kita tak tergambar. Tak tergambar lagu mana. Macam mana lagi kami tak redha dengan kamu, wahai Tuhan. Masya-Allah tuan-tuan. Yang demikian itu sesuai dengan bunyi firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah redha dengan mereka dan mereka juga telah redha dengannya. Surah Al-Ma'idah ayat 19. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Tu surah ayat 119 Al-Ma'idah. Dan di dalam firman-Nya yang lain, ucapkan salam sejahtera dari Tuhan yang Maha Penyayang. Surah Yasin ayat 58. Salamun qaulan mir rabbi rahim. Allahu Akbar. Tu tuan-tuan. Ni cerita tentang akhirat kita, yang pasti kita akan bertemu pada suatu masa yang nanti. Sebab tu dalam kitab-kitab yang lain disebut, Allahumma salli ala Muhammad. Bila saja kita nak mati ni tuan-tuan, Israel mai kata, wahai ruh yang keji. Tak saat ni cerita orang beriman. Keluar roh orang beriman, keluar ke mulut ataupun ke hidung. Macam ayat keluar daripada tekor. Muncul tekor tu, diambil, dibubuh dalam satu bekas, harum, wangi, ditutup dan diangkat ke langit oleh malaikat sampai langit pertama. Siapa ni? Roh orang beriman. Kalau roh beriman, aku akan bagi dia naik. Dia pula akan iring sampai tingkat yang kedua, tingkat tiga, sampai jumpa Allah Ta'ala. Kalau roh yang jahat, su'ul khatimah, malaikat Jibril, wahai ruh yang keji. Bila dia dengar tu tuan-tuan, ruh yang ada dalam tubuh badan kita selerak merata. Sebab ruhnya akan disentap oleh malaikat Israel keluar secara paksa. Tu yang tahu. Kalau roh orang beriman keluar ke mulut atau ke hidung, macam ayat kita tuang dalam cawan, macam ayat keluar daripada kepala tekor tu, muncul tekor, keluar elok saja. Roh jahat keluar juga, tapi ikut dan. Allahumma salli ala. Selerak ni bila disebut wahai ruh yang keji, keluarlah. Selerak habis lari. Allahu Akbar. Disentap, bubuh dalam bekas juga, tapi busuk. Bulan bekas tutup. Naik langit pertama, malaikat tak izin naik. Dia lempak balik masuk ke dunia dan diseksa sampai hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan kepada saya dan kepada kita semua, pada ahli keluarga kita, kenalan kita, untuk bersama dengan mereka, para nabiyin, wasiddiqin, syuhada, wassalihin. Dengan kita Allah Ta'ala ambil nyawa kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qali hadha wa astaghfirullah li wa lakum.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.